A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa walah ila qiyamis sa'ah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Amin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Allahumma amin. Amma Amin. ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, minta maaf malam ni saya lewat sikit. Kita baik. InsyaAllah malam ni kita sambung perbincangan kita dalam ayat suruhan dan larangan. InsyaAllah kita nak melihat pada malam ini ayat yang ke-42 insyaAllah. Kita mula dengan baca yang ke-42 ni dulu. Pada surah Al-Baqarah. Muka surat yang ke-7 ayat 42. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Terjemahan. Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula, padahal kamu semua mengetahuinya. Baik. Ini turutan masuk bahagian apa? Dimulakan dengan la dan janganlah. Jadi masuk pada bahagian larangan yang Allah Azza wa Jalla tetapkan. Dan ia diturunkan pada orang Yahudi ataupun Bani Israel. Baik, Allah sebutkan kepada mereka, dan janganlah kamu mencampur adukkan yang benar dan yang salah. Arabnya adalah al-haq dan juga batil. Dah jadi kita punya bahasa kedua-dua, perkataan itu hak dan juga batil. Hak kita tahu dia satu yang benar, satu yang betul. Batil dia satu yang salah. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun, dan kamu sembunyikan al-haq, iaitu yang benar itu, sedangkan kamu semua mengetahuinya. Baik. Kalau kita lihat dalam konteks ayat ini, diturunkan kepada Bani Israel. Konteksnya diturunkan kepada Bani Israel. Baik. Apakah antara perkara yang dilakukan oleh Bani Israel ini sehingga Allah berikan peringatan yang berbunyi begini? Soalannya ialah Dia tak kitab Injil Ustaz, kitab Taurat Ustaz ya. Bani Israel lakukan. Apa yang Bani Israel lakukan? Hingga Allah turunkan ayat ini, janganlah kamu campur adukkan yang benar dengan yang salah. Apa yang mereka telah lakukan? Mencampurkan yang benar dan yang salah. Menyembunyikan maklumat dalam kitab. Baik, mereka kita katakan Menafikan kedatangan Nabi Muhammad. Baik. Okey, kita tulis tadi yang disebutkan sembunyikan
Maklumat. sembunyikan maklumat yang ada Dalam kitab. yang terdapat dalam kitab. Baik, misalkan kitab ni adalah kitab mereka. Okay, baik. Ejaya tadi sebutkan apa? Menafikan kedatangan Nabi Muhammad. Menafikan Rasul terakhir. menafikan kedatangan Nabi ataupun menafikan kenabian Nabi? Kenabian. Uh, Dia mengubah risalah Allah. Okay, kita pilih menafikan kenabian Nabi lah. ya boleh. Ataupun kerasulan Nabi. Ustaz, dia mengubah risalah Allah. Boleh ke? Tak boleh. Baik, 3. Dia ubah risalah Allah. Maklumat. Risalah Masuk Nabi dalam- dulu. So masuk dalam bahagian dia ubah kitab, boleh? Ubah kitab. Okey. Ada lagi? Tidak ikhlas. Tidak ikhlas. Maksudnya? Maksudnya dia apa tu macam orang munafik tu lah. Okey. Yang berpura-pura. Yang ada yang boleh dimasukkan dengan kaitan jangan campurkan hak dengan yang batil. Oh, okey. Kalau kata ikhlas, kalau dia boleh kalau ada point of view yang boleh membawa ke situ, boleh kongsikan juga. Dia mungkin janji itulah ayat 40 tu. Banyak kat situ. Dia janji. Ini janji dia. Janji. Dia tak mensyukuri nikmat, tak mungkin janji. Memutabelitkan Fakta. fakta. So masuk bahagian sini ubah dan Ubah. Tak boleh. putar belit. Okey. Baik. Maka ini 3 yang utama yang besar yang boleh dikaitkan tentang kenapa Allah menyebut kepada Bani Israel jangan campurkan yang benar dengan yang salah. Pertama ialah kerana mereka menyembunyikan maklumat yang terdapat dalam kitab itu. Kitab dia. Mereka sembunyikan maklumat yang terdapat dalam kitab itu. So dalam kitab mereka ada Allah beritahu tentang banyak perkara, maka sebahagiannya itu mereka beritahu dan sebahagian yang lain mereka sembunyikan. Jadi kat sini sebut wataktumunal haq, dan kamu sembunyikan. Sebab ada bahagian yang mereka sembunyikan. Kemudian yang kedua, kita ambil poin yang nombor 3 tu terus supaya kita boleh sekalikan dia. Okay. Mereka bukan saja menyembunyikan apa yang terdapat dalam kitab, tapi mereka ubah apa yang terdapat dalam kitab itu dan mereka putar belitkan apa yang terdapat dalam kitab itu. Isi kandungannya itu mereka putar belitkan. Baik. Yang ketiga, mereka menafikan kenabian ataupun kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menafikan kedatangan Nabi akhir zaman, itu mereka tahu dan bahkan mereka tunggu, betul tak? Ya. Sebab itu mereka standby di Madinah sebab dia tahu nanti Nabi dan Rasul akhir zaman itu yang terakhir dia akan datang ke Madinah. Sebab itu mereka standby kat situ. Mereka tidak menafikan kedatangan Rasul yang terakhir, tapi yang mereka nafikan ialah kerasulan itu ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebab bukan daripada mereka punya apa? Mereka Kaum. punya bangsa, mereka punya kaum. Maka yang mereka nafikan adalah itu. Menafikan kenabian ataupun kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mahu menerimanya. Baik. Mereka dan antara perkara yang besar kan. Ini 3 ni kita cerita tentang perkara yang besar. Kan kalau kita cerita tentang kitab juga kan. Mereka juga engkar ING.
Ingkar dengan kebenaran yang disebut dalam kitab. Mereka ingkar dengan kebenaran yang disebut dalam kitab. Baik. Antara disebut dalam kitab adalah apa? Berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan? Dia dalam Quran boleh sebutkan bahawa dalam kitab mereka itu menyebut tentang Nabi akhir zaman, namanya itu adalah Ahmad ataupun Muhammad. Akan tetapi mereka ingkar dengan kebenaran yang disebut dalam kitab mereka itu. Berkaitan dengan perkara tentang kitab ini, kan, dengan kitab ini, itu Allah sebutkan tentang mereka. Kita lihat pada surah yang kedua, ayat ke-79. Pada muka surat 12. Muka surat 12. Muka surat 12. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat ke-79. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaqulun Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Terjemahan. Kecelakaan besar bagi orang-orang yang menulis kitab Taurat dengan tangan mereka lalu mengubah kalam Allah dengan rekaan-rekaan mereka. Kemudian mereka berkata, ini ialah dari sisi Allah, supaya mereka dengan perbuatan itu dapat membeli keuntungan dunia yang sedikit. Maka kecelakaan besar bagi mereka disebabkan apa yang ditulis oleh tangan mereka, dan kecelakaan besar bagi mereka dari apa yang mereka usahakan itu. Baik. Ini antara perkara yang mereka lakukan hingga Allah menurunkan ayat tadi, menyebut tentang jangan campur dengan hak yang batil, dengan yang batil. Kenapa? Kerana mereka yaktubunal kitaba biaydihim. Mereka menulis kitab Taurat itu dengan tangan mereka. Maksudnya apa? Mereka mengubah kalam Allah itu. Mereka ada yang mereka apa? Mereka tambah. Dan ada yang mereka larikan dia punya apa? Tujuan sebenar daripada ayat itu. Kemudian mereka kata inilah dia perkataan Allah, ataupun ini suruhan, ini larangan yang datangnya daripada Allah Azza wa Jalla. Ustaz, Ya saya. kitab yang original tu adalah kopi dia Ustaz sekarang? Kitab yang original itu ramai orang yang boleh mendakwalah bahawa dia ada kitab yang paling original lah, akan tetapi Allah Azza wa Jalla tidak menjamin ketulinan kitab-kitab sebelum ini. Allah tidak menjamin ketulinan kitab-kitab sebelum ini. Sebab itu mereka mengubah sejak daripada zaman mereka lagi, sehinggalah sampai hari kiamat nanti tetap akan ada perubahan yang berlaku dalam kitab mereka. Yang hanya dijamin tidak akan ada perubahan dalamnya hanyalah Al-Quran sahaja. Hanyalah Al-Quran sahaja. Allah sebutkan dalam Quran, inna nahnu nazzalna az-zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikra, yakni Al-Quran ini, dan sesungguhnya kamilah
penjaganya. Kamilah penjaganya. So Ustaz. hanya kitab Al-Quran sahaja yang dijamin ketulinan isinya sehingga hari kiamat nanti. Silakan. Ustaz, boleh tak kita cakap kalau kita kata Al-Quran ni supersede, saya tak tahu apa supersede maknanya Betul lah. Yelah nak cakap Supersede Melayu. lah. Supersede. Betul tu. Betul lah supersede kitab-kitab yang lepas. Maknanya Taurat dengan Injil tu dah tak boleh dapat. dipakai lagi lah. Tak ada dapat. Pakai. Tak ada istilah. Betul? Boleh Ustaz? Boleh. Memang begitu pun. Sebab dia dah umat Muhammad semua. Setelah Nabi turunnya lain Nabi dah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi lain dah tak valid, kitab lain pun dah tak valid lagi. Kalau nabi lain kan hadis yang kita pernah kita bacakan sebelum ini tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah turunnya Nabi Musa di tengah-tengah kalian lalu kamu mengikut Nabi Musa, la dhalaltum, pasti kamu akan sesat. Itu kalau ikut Nabi Musa tu. Nabi kata kalau Nabi Musa turun sekarang ni kita semua beriman dengan Nabi Musa, ikut Nabi Musa. Nabi kata kamu semua akan sesat. Kenapa? Kerana yang valid ketika itu adalah hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kitab yang valid hanya Al-Quran sahaja. Yang lain semua dah tak valid dah, sudah tidak dikira, sudah tidak diiktiraf lagi. Even kalau Nabi Isa turun pun Nabi Isa ikut Muhammad apa? Betul. Even kata Nabi Isa pun akan mengikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya Allah jamin cuma Al-Quran saja kan? Betul. Betul lah. Al-Quran ni memang Allah jamin, Allah sebut. Sebab dia dah last, dah tak ada lagi dah selepas itu yang akan datang. So yang ini Allah jamin daripada diri dia sendiri yang dia akan menjaga. La hafizun kitab ini. Okey. Sebab itu dengan kitab ini kita jangan bimbang. Kadang orang kata apa? Ada usaha-usaha nak tambah surah, nak kurangkan surah, nak kurangkan muka surat, nak kurangkan perkataan. Kita bab itu jangan bimbang. Sebab apa? Allah dah jamin dalam Quran yang Allah akan jaga. So Allah tak akan benarkan perkara itu terjadi. Tapi apa yang Allah tak jamin untuk jaga? Allah tak jamin untuk jaga Al-Quran yang berada dalam diri kita. Allah tak jamin Al-Quran itu akan masuk dalam diri kita dan dia akan kekal di situ. Tak, itu Allah tak jamin. Maksudnya Al-Quran yang kita hafal ataupun kefahaman yang kita dapat daripada Al-Quran itu Allah tak jamin kekal ada dalam diri kita. Itu sendiri kena usahalah. Kalau yang hafal Al-Quran nak kuatkan hafazan. Kalau siapa yang belajar Quran, dia nak faham Quran, so apa yang dia dapat kefahaman pada Quran tu dia sendirilah yang kena sentiasa ingat tentang peringatan-peringatan Al-Quran itu. Itu Allah tak jamin. Akan tapi Al-Quran ini Allah jamin dia daripada diubah, daripada dilenyapkan atas muka bumi, ditambah walaupun satu huruf. Allah jamin tentang perkara itu. So kita tak perlu bimbang. Al-Quran ini akan diubah nanti kan, kita selalu kecoh kan. Hati-hati, ada orang cuba nak tambah perkataan ataupun cuba nak buang perkataan daripada Quran. Kita jangan bimbang. Perkara itu tidak akan terjadi. Ustaz, Yang terjadi ialah Al-Quran telah hilang daripada hidup kaum muslimin. Itu kenyataan dia. Al-Quran telah hilang daripada hidup dan itu Allah tak jamin lah. Itu sendiri punya hal. Tapi untuk Al-Quran ini hilang daripada muka bumi itu tidak akan terjadi sama sekali. Yang terjadi ialah Al-Quran hilang daripada diri seorang muslim. Silakan. apa jadi dengan Quran yang baru dikeluarkan tu, Al-Furqan daripada US yang ada empat surah tambahan tu, Ustaz? Wallahu alam. Mereka daripada dulu cuba untuk melakukan pelbagai perkara kan. Tapi hingga hari ini tidak ada satu pun yang berjaya. Tidak ada satu pun yang berjaya dan sudah pasti tidak ada satu pun yang akan berjaya. Itu pasti. Ustaz, boleh tak dikatakan dengan menghafal tu juga cara Tuhan dengan mengizinkan ramai orang menghafal kan, macam kitab lain tak ada yang boleh hafal macam orang-orang Islam punya kitab kan, serata dunia ribuan yang menghafal kitab. Jadi itu pun salah satu cara Tuhan menjaga Quran juga kan? Betul. Allah menjaga Quran. Bagaimana caranya? Caranya ialah dengan Allah
meletakkan ramai orang menghafal kitab itu. So bila ramai orang hafal, kan, dia akan terpelihara. Orang nak ubah tak boleh sebab orang dah hafal. Susunan perkataannya begitu, susunan ayatnya begitu, bilangan surahnya begitu. So dah terlampau ramai yang hafal. Jadi tak mungkin perkara itu akan berubah. Yang kedua, akan sentiasa ada kumpulan-kumpulan manusia yang akan mempertahankan ketulinan Al-Quran, yang akan memperjuangkan Al-Quran. Kalau ada yang cuba nak menambah ke mengurangkan dan sebagainya, pasti akan ada satu golongan yang sentiasa berjuang mempertahankan perkara itu. Tapi bila kita lihat, bila adanya macam contoh yang Haji sebutkan Quran Furqan tu kan, bila dia viral kan, kita semua pun jadi takut. Bila ada mula tulisan hilang daripada Quran, semua jadi takut kan. Kita bimbang fizikal Quran ini hilang kan, tetapi kita tak pernah kisah tentang ajaran Quran yang hilang daripada hidup, sedangkan itu musibah yang lebih besar. Takut kiamat tu Ustaz. Ya, itu musibah yang lebih besar. Kan kita nak menjaga tulisan-tulisan Al-Quran ini, tetapi ajarannya itu kita tinggalkan. Maka samalah macam kita meninggalkan Al-Quran. Itu yang Nabi sebutkan mahjura itu. Dia tak ambil peduli, dia tak hiraukan. Tapi kalau ada orang cuba nak ubah Quran ini, masya-Allah, itu satu semangat yang baik kan? Tetapi lain daripada itu juga yang perlu diberi perhatian adalah ajaran Quran itu. Ajaran Al-Quran. Sebab itu kalau kita dengar antara doa yang dibacakan ketika witir solat tarawih di banyak negara Arab lah, selalunya kita dengar Masjidil Haram lah. Antara doa yang dibaca ialah Allahumma ja'alna mimman yuqimu hurufahu wa hududah wa la taj'alna mimman yuqimu hurufahu wa yudayyi'u hududah. Ya Allah, kau jadikanlah kami orang yang menegakkan huruf-huruf Al-Quran dan peraturan-peraturannya. Dan janganlah ya Allah engkau jadikan kami orang yang menegakkan huruf-huruf Al-Quran dan meninggalkan peraturan-peraturannya. Maksudnya apa? Jangan jadikan kami orang yang sibuk baca, sibuk jaga fizikal Quran tu kena letak tempat yang tinggi, kena dimuliakan dan sebagainya. Akan tapi ajaran Quran tu, peraturan Al-Quran tu dia tak hiraukan langsung. Maka itu bentuk penghinaan sebenarnya kepada Al-Quran. Seorang ibu, anaknya hormat kepada ibu. Kan, salam, cium tangan. Kan, lalu depan ibu tunduk. Tapi bila ibu cakap anak tu tak dengar, anak tu buat tak tahu, buat tak layan. Beradab tak anak tu? Tak beradab. Tak beradab. Walaupun secara zahirnya beradab, salam, cium tangan, cium pipi semua, jalan tunduk. Tapi bila ibu cakap, dia tak dengar. Maka dia masuk kalangan orang yang tidak beradab dengan ibu. Maka begitu juga dengan Quran. Manusia mempertahankan bersungguh-sungguh huruf-huruf dia itu. Tulisan-tulisan itu dipertahankan dengan bersungguh-sungguh. Bagus, bukannya tak bagus, satu perkara yang sangat bagus. Akan tetapi jangan dalam masa yang sama kita ini menjadi orang yang tidak beradab dengan Al-Quran. Letak tempat yang tinggi Quran, menjaga kesucian, kena ada wuduk, kena pegang elok-elok, duduk elok-elok, bagus. Tetapi jangan tidak beradab dengan Al-Quran dengan tidak menghiraukan dia punya peraturan dan juga ajaran dalam Al-Quran itu. Baik, maka yang dilakukan oleh Bani Israel adalah mereka menambah-nambah apa yang tidak ada dalam kitab mereka. Tujuannya Allah sebutkan liyashtaru bihi thamanan qalilah. Tujuannya di sini. Lam ini bunyi nampak macam huruf jar, kan? Li ini nampak macam huruf jar. Dan tapi li ini juga selain daripada huruf jar, dia juga disebut sebagai al-ghayah. Ataupun diterjemahkan sebagai tujuan. Sebab itu dalam terjemahan diletakkan supaya mereka dengan perbuatan itu dapat membeli keuntungan dunia yang sedikit. So diletakkan sebab mereka buatkan begitu. Itu li itu menunjukkan kepada tujuan mereka melakukan perkara itu. Dan kalau kita lihat pada potongan ayat ini, fawailul lillazina yaktubunal kitaba biaidihim. Kecelakaan besar bagi orang-orang yang menulis kitab Taurat dengan tangan mereka. Allah betul-betul nak menyatakan buruknya
kan perangai mereka ini. Dengan apa? Dengan Allah letakkan bentuk penegasan. Apa bentuk penegasan yang ada dalam potongan ayat ni? Kata penguat. Fawailu lillazi. Maka celakalah. Celaka. Celaka tu dah tunjuk kesalahan yang berat lah. Berat. Ada lagi? Kata penguat. Ada tak? Fa di sini. Tak berapa saat. Belum sampai lagi. Belum sampai lagi fa ini. Ada? Ya, fa taukid. Bukan. Lillazi. Fa tak masuk dalam bahagian taukid. Tak masuk bahagian taukid. Ustaz, Baik. lam tu bukan penegasan Ustaz. Li tu. Lillazi Baik. Ustaz. Li mana? Di sini. Lil lazina ini. Bukan. Bukan. Ini bagi. Ini huruf jar. Bukan yang Di tadi sini. lam Yang bawah ni, liyashtaru. Yastaru tu. Penegasan. Yang pada bahagian ini bukan bentuk penegasan. Ini bentuk dia bagi tahu tujuan. Tujuan. Perbuatan itu dilakukan. Bagi tahu tujuan. Baik. Orang kalau dia melihat ataupun memandang, dia gunakan apa? Mata. Dia mendengar Telinga. telinga. Kalau dia berjalan, Kaki lah. kaki. Kalau dia menulis, Tangan. dengan tangan. Di Kalau air. Allah kata, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang menulis kitab Taurat. Boleh faham tak? Faham. Dan Fawailul lengkap tu, tak ayat tu? Lengkap. Hmm. Sebab apa? Kita tahu tulis mestilah dengan tangan. Itu normalnya lah. Normalnya. Kita tak cerita keadaan yang tak normal lah. Orang kelainan upaya. Tak. Ini normalnya. Tulis Dah. dengan tangan. Ya. Tapi Allah sebut, fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba biaidihim, dengan tangan-tangan mereka. Dia sebut 2 kali. Yaktubuna, menulis tu orang dah tahu dah dengan tangan. Tak payah sebut lah. Tak payah sebut. Dia tapi kenapa Allah sebut tangan? Sebab Allah nak tegaskan, pertama, betapa buruknya perbuatan mereka. Yang kedua, mereka memang sengaja melakukan perkara itu. Memang sengaja melakukan perkara itu dan melakukannya secara bersungguh-sungguh. Bentuk penegasan macam mana? Umpama kalau macam anak kita kan makan bersepah atas meja makan. Kita cakap apa? Makan tak ada mulut ke? Makan mulut koyak ke? Mulut bocor ke? Kan? Kalau jalan terlanggar, buta ke? Kan? Macam tu. Tak ada mata. Kenapa cakap tak ada mata? Sebab berjalan, kan? Memandang menggunakan mata. Maka Allah kata, kecelakaanlah bagi orang yang mereka menulis kitab dengan tangan mereka. Allah tegaskan betapa mereka ni bersungguh-sungguh nak mengubah kitab Allah itu. Sebab Allah tegaskan dengan perkataan biaidihim. Dia tulis dengan tangan-tangan mereka. Ini antara bentuk-bentuk penegasan yang Allah gunakan dalam Al-Quran. Ada juga bentuk-bentuk yang lain juga yang lebih kurang macam ni. Okey, Ustaz. Yang next tu Al-Quran. Dia 2 kali. Ustaz, 2 kali. Wawailul lahum Bawah tu. mimma Bawah tu yaksibun. dia tekan lagi. Dia tak baca Burger King. Tak. Mana Ini ID yang saja kat sini? ayat dia je. Ya, tak ada. celakalah Lepas tu bukan. Ustaz dia sambung Ustaz. Wawailul lahum mimma yaksibun tu. Dan celakalah bagi mereka dengan dari apa yang mereka usahakan. Itu tak tegas. Bahagian mana yang tegaskan? Tak, yang tadi Ustaz kata yang fawailul lahum mimma kata baca aidihim, Okey. ayat penegasan kan. Baik. Yang lepas tu yang disambung tu wawailul lahum mimma yaksibun. Yang bawah ni. Dia Okey. 2 kali dia sebut. Baik. Yang ini Allah mengutuk perbuatan yang mereka tulis. Itu perbuatan mereka mengubah itu Allah kutuk. Yang kedua yaksibun ini apa yang mereka usahakan. Maksudnya Rentetan. dia Itu bukan saja rentetan. tulis dah settle. Tapi bila tulis itu ada yang tukang sampaikan, ada yang tukang sembunyikan jangan sembunyikan rahsia, jangan bagi tahu ayat ni dah tukar. Kan? Ada yang tukang sampaikan. So usaha yang dilakukan untuk membenarkan apa yang dia tambah tu. So itu dilakukan dengan usaha yang pelbagai.
sampailah diterima oleh apa? Oleh masyarakat. Tapi bentuk ini bentuk penegasan. Kenapa penegasan pada perkataan wailun itu? Nah, ini nanti kita akan belajar bentuk-bentuk penegasan dalam Quran. Ini antara bentuk penegasannya, perkataan wailun itu Allah ulang sebanyak 2 kali. Sedangkan kalau wailun yang kedua ini kita buang. Boleh. Terjemahannya, maka kecelakaanlah bagi mereka disebabkan apa yang mereka tulis dengan tangan mereka dan apa yang mereka usahakan. Faham tak? Ya, Faham. Tapi Allah letak 2 kali Ini penegasan. majas ya Ustaz. Betapa buruknya. Buruk. Ini kalau dalam kaedah bahasa kita panggil dia sebagai taukid lafzi. Taukid lafzi. Taukid yang menggunakan lafaz pengulangan. Menggunakan lafaz pengulangan. Yang majazi tadi bentuk yang atas ni biaidihim. Bentuknya kita tak perasan. Bentuknya yaktubunal kitab biaidihim. Mereka tulis kitab dengan tangan mereka. Kan bunyi ayat macam biasa je, tapi kalau tengok balik tulis memang dengan tangan. So tak payah mention tangan pun. Dah Tu memang majas dah understood dah. Tu majas IDHM tu majas ya, betul. Okey. Baik. Maka ini antara perkara yang dilakukan oleh orang Yahudi ataupun Bani Israel, mereka menulis mengubah kitab dengan tangan mereka. Baik. Ustaz, Ya, saya. ada tak di mana-mana dalam Quran selain daripada menafikan kerasulan Nabi tu, perkara yang mereka ubah daripada kitab Taurat tu? Kita ada list dia apa yang diubah. Okey, apa yang mereka ubah. Baik, Al-Quran dia tak letakkan perincian habis apa yang mereka ubah itu. Tak letakkan perincian habis apa yang mereka ubah. Isa Tuhan dia lah. Dan Detail itu Trinity itu tak diletakkan. Ada beberapa lah yang boleh kita lihat daripada perbuatan mereka yang Allah tak adalah sebutkan jelas ini antara perkara yang mereka ubah. Tak. Akan tapi boleh nampak daripada perbuatan mereka itu. Antaranya Ya Januri sebutkan berkaitan dengan Nabi Isa itu yang akhirnya diambil sebagai Ibnullah, anak kepada Allah. Juga mereka kata bahawa Allah itu adalah satu zat yang satu zat yang tidak cukup kekuasaannya dan tidak cukup dia punya kemampuannya untuk mentadbir ataupun memberikan kemahuan hamba dia. Yang dia kata yadullahi maghlulah, tangan Allah itu terikat. Tangan Allah itu terikat. Ada dengan. Maka kita tangan Allah itu terikat, maksudnya tak ada power yang ultimate, yang sepenuhnya pada hamba. Dan kalau semua apa yang hamba minta, Allah tak boleh nak bagi semua. Allah tak mampu nak bagi semua. Maka dia kata begitu. Sedangkan Allah kata dalam Quran, dialah yang paling berkuasa dan dia mampu memberikan apa sahaja yang hamba dia inginkan. Dan antara bentuk yang mereka ubah ialah apabila diperintahkan tentang hari Sabtu itu. Kan tentang hari Sabtu. Maka mereka memutahbelikkan arahan daripada kitab yang Allah berikan itu. Tak boleh nak menangkap ikan ketika hari Sabtu. Maka Quran letakkan bentuk-bentuk percakapan ataupun perbuatan mereka yang melambangkan mereka merubah apa yang ada dalam kitab secara umum. So, jadi yang jelasnya 4 perkara lah Ustaz. Yang jelas maksudnya? Yalah macam Ustaz kata Nabi Isa sebagai anak Allah. Allah tidak ada power nak sepenuhnya ke atas hamba dia. Nak mentadbir hamba dia. Yang ketiga tak boleh tangkap ikan hari Sabtu. Dan yang keempat tu kenabian tadilah. Ya. Betul. Yang kita jelas lah dalam Al-Quran ni. Betul. Main one. Betul. Dan yang paling jelas untuk mereka kan hingga ke zaman Nabi itu adalah tentang kenabian Nabi lah. Itu yang paling jelas sekali daripada diri mereka. Baik. Okey, maka kita lihat pada Allah sebutkan wala talbisul haqqa bil batil, dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu adalah hak itu dengan sesuatu yang salah. Baik, pada sesi yang lepas kita telah melihat berkaitan dengan al-haq itu. Dan kita telah sebutkan satu daripada makna al-haq itu, iaitulah Allah
azza wa jalla. Pada surah yang ke-10 ayat yang ke-30. 32. Kan, baik. Kita lihat surah 22 ayat yang ke-62. Surah 22 ayat ke-62. Ayat berapa? 42, 41. Oh, 42. Ala talbisu menutup hak. Pada muka surat 339. 39. Muka surat 339 surah Al-Hajj, surah yang ke-22 ayat yang ke-62. Baik, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأن الله هو العلي الكبير. Terjemahan. 62 ya saya. 62. Sifatnya Allah dengan kekuasaan dan luas ilmu pengetahuan itu kerana bahawasanya Allah dialah saja Tuhan yang sebenar-benarnya dan bahawa segala yang mereka sembah selain dari Allah itulah yang palsu, yang nyata palsunya. Dan ingatlah sesungguhnya Allah jualah yang maha tinggi keadaannya lagi maha besar kekuasaannya. Baik. Zalika bi anna Allah huwa al-haq. Bersifatnya Allah dengan kekuasaan dan luas pengetahuan itu kerana bahawasanya Allah dialah saja yang sebenar-benar. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil, dan apa sahaja yang disembah, yang diseru, yang diminta selain daripada Allah, itulah dia perkara yang batil. Di situ terjemahkan batil itu sebagai yang nyata palsunya. Yang nyata palsunya, bukan yang salah, diterjemahkan yang nyata palsu. Ini bukan benar. Hak benar menyimpang. Di sini adalah palsu. Ini Tuhan palsu. Ini Tuhan yang batil. Baik. Kalau kita lihat Allah Azza wa Jalla pada ayat-ayat yang Allah sebut tentang diri dia, bahawa dialah Tuhan, dialah Rabb, dialah Tuhan kamu, dialah yang benar. Kalau kita lihat ayat-ayat itu sama ada sebelum kan, ataupun selepasnya, Allah mesti cerita tentang kemampuan dia. Allah mesti sebut tentang kemampuan dia. Allah bukan dia saja-saja je kan, suruh kita mengaku bahawa dialah Tuhan yang berhak disembah. Dialah sahaja Tuhan yang benar, yang lain semua batil. Kan? Sebab Allah tahu manusia ini dia mempunyai apa? Mempunyai akal. Maka apa yang sesuatu arahan yang diberikan ataupun sesuatu kenyataan yang diberikan itu perlu didatangkan dengan fakta. Perlu didatangkan dengan hujah, dengan bukti. Berbeza kalau kata apa? Tok Guru Ni Aziz, dia kata itu beza manusia dengan binatang. Binatang kita boleh bagi arahan kepada dia tanpa perlu kita terangkan kepada dia kenapa dia kena buat macam tu. Tak perlu pun. Tak perlu pun kita tunjuk kita punya kemampuan ataupun kekuasaan kita dekat lembu tu, tak perlu. Cukup dengan kita bah dia. Jalanlah dia. Kan suruh pergi makan kat sana. Kita tak perlu explain, hari ni kau makan dekat sini. Kenapa? Sebab rumput sini lagi segar daripada rumput sana. Sana tak boleh selalu, kita ada pergiliran nak petak untuk makan rumput ni, kena ada pergiliran. Seminggu, 2 minggu, kena selang 2 minggu hingga 3 minggu sekali. Tak perlu explain dekat lembu ataupun kambing. Kita bagi je arahan, dia ikutlah. Begitu. Berbeza dengan manusia, Allah berikan akal. Maka sesuatu yang dinyatakan itu perlu dibawakan dengan hujah dan juga bukti. Kenapa? Maka Allah bila dia menyuruh ataupun menyebut bahawa dia adalah Tuhan yang benar, yang lain semua batil.
dia adalah Tuhan yang manusia kena abdikan diri kepada dia. Maka Allah akan bawakan kepada manusia itu bukti ataupun sebab kenapa dia layak untuk diabdikan diri, kenapa dia yang layak untuk digelar sebagai satu-satunya Tuhan yang benar. Sebab itu kalau kita lihat pada ayat yang ke-61, Allah kata zalika bi anna Allah yulijul laila fin nahar wa yulijun nahar fil lail wa anna Allah sami'un basir. Allah dialah maha kuasa menukar gantikan satu keadaan sebagaimana kuasanya memasukkan malam pada siang dan masukkan siang pada malam silih berganti. Kenapa Allah sebut tentang malam dan juga siang? Dia perkara yang kita nampak. Yang pertama, yang kedua Allah beritahu dia mampu buat itu. Tuhan-Tuhan lain yang kamu sembah itu, yang kamu taat itu mampu tak buat perkara itu? Kan? Maka sebab itu Allah, lepas tu Allah kata, oleh kerana Tuhan-Tuhan yang lain tu yang kamu taat itu tak mampu nak buat perkara ini, maka akulah saja Tuhan yang benar yang kamu kena abdikan diri. So, bila Allah datangkan hujah yang begitu, lebih mudah untuk akal ini menerima. Tuhan itu, dia adalah Tuhan yang benar, yang lain semua adalah palsu. Sebab kalau Tuhan yang lain juga benar, maka dia mestilah paling tidak sama kuat dengan Allah. Paling tidak dia kena sama kuat dengan Allah. Maka dia paling tidak boleh buat apa yang Allah buat. Boleh tukarkan malam menjadi siang dan Masukkan sebagainya. malam ke dalam siang, siang masukkan ke dalam malam. Gitu. Dan begitu hujah yang digunakan oleh siapa? Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud. Ingat tak Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah. Ketika mana Menghidupkan mati tu. Alam tara ila allazi haja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk. Dan iz qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit. Ingatlah kisah Nabi Ibrahim ketika dia berhujah dengan seorang raja. Itulah Nabi Ibrahim kata, Tuhan aku dia adalah Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Lepas tu Yang pasal burung tu. lepas tu bukan, yang burung tu Nabi Ibrahim dengan Allah. Ini Nabi Ibrahim dengan raja. Dia kata kat raja tu akulah Nabi Ibrahim kata Tuhan aku iaitu Allah, dia mampu menghidupkan dan mematikan. Maka raja tu kata aku pun mampu menghidupkan dan mematikan. Kan? Qala ana uhyi wa umiit. Macam mana dia buat? Dia bawa dua orang, seorang dibunuh, seorang lagi dia biar hidup. Maka itu yang dimasukkan dengan dia menghidupkan dan juga dia mematikan. Yang tu ingat. Yang itu. Maka selepas itu Nabi Ibrahim terus pancung dia punya hujah, kan? Nabi Ibrahim cakap apa? Qala Ibrahimu fa inna Allah ya'ti bi syamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fabuhital ladzi kafar. Nabi kata Tuhan aku dia menaikkan matahari daripada timur. Naik pada timur ke pada barat matahari? Naik pada timur. Maka Nabi Ibrahim kata sekarang naikkanlah matahari itu daripada barat. Kalau kamu mampu, maka fabuhital ladzi kafar. Terduduk diam tak mampu nak buat apa-apa. Maka dia kena berhujah dengan apa? Berhujah kena bercakap dengan hujah. Kena ada dalil, kena ada bukti, ada fakta. Kerana manusia ada akal. Maka sangat dangkallah seseorang yang dia boleh menerima perkataan orang lain tanpa ada bukti, tanpa ada hujah, kerana dia telah membodohkan diri dia sendiri. Akal yang Allah berikan itu dia tidak manfaatkan dengan cara yang sepatutnya. Baik. Begitu juga kalau kita lihat pada ayat ke-63. Allah kata apa? Alam tara annallaha anzala minas samaa'i ma'an fatusbihul ardu mukhtarrah. Innallaha latifun khabir. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa innallaha lahuwal ghaniyyul hamid. Tidakkah kau melihat bahawa Allah apa tu? Tidakkah nak kau cari mana dia? Okey dah. Kira nak cari. Tidakkah kau melihat bahawa Allah telah menurunkan hujan dari langit lalu menjadilah bumi ini hijau subur dengan sebabnya. Sesungguhnya Allah Maha luas serta lemah lembut, urusan tak habisnya lagi Maha mendalam pengetahuannya. Segala yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaannya. Maka Allah bawakan semua itu apa? Hujah, bukti. Bahawa nak tunjukkan apa? Bahawa dia adalah Tuhan yang layak untuk disembah. Dia adalah Tuhan huwa al-haq. Dialah satu-satunya Tuhan yang sebenar-benarnya. Dan apa saja yang kamu sembah, yang kamu minta selain daripada Allah, huwal batil. Itulah dia Tuhan yang palsu. Walaupun pada zahirnya boleh memberikan apa yang kamu nak.
Contohnya apa? Contohnya apa? Sebab kita tak jumpa lagi. Ini penting akidah ini bila nanti bila akhir zaman, nanti bila nak berhadapan dengan Dajjal. Waliyazubillah, kita berdoa berharap agar kita tak sampai pada zaman itu. Kerana fitnahnya sangat besar. Bila kita jumpa orang yang mampu nak menghidupkan orang yang mati, yang mampu menurunkan hujan, waktu itu goyang ke tak goyang? Tak goyang, Ustaz. Goyang. Okey. Ingat nak kata tak goyang. Kan? Kalau kata tak goyang, tak ada cerita zaman itulah. Dajjal belum sampai, tak ada cerita zaman Dajjal. Cerita zaman sekarang saja. Berapa ramai orang yang tunduk sujud kerana duit. Kerana duit semua jalan. Semua jadi boleh. Itulah dia Tuhan yang ditaati. Itu Tuhan yang al-haq ke ataupun al-batil, itu Tuhan yang batil, yang nyata dia punya palsunya. Ini perkara akidah yang perlu difahami betul, sebab nanti kalau pada zaman ad-Dajjal nanti dia boleh melakukan sebagaimana yang Tuhan itu boleh lakukan. Maka orang yang beriman dia yakin tak ada orang lain yang boleh lakukan semua ini kecuali Allah Azza wa Jalla sahaja. Maka dia tidak akan goyang, iman dia tak akan terpedaya dengan apa pun yang dilakukan oleh Dajjal. Jadi kita berharap kita dimatikan oleh Allah Azza wa Jalla sebelum sampai pada zaman. Amin. Baik. Itu yang pertama, al-haq, yang dimasukkan dalam Al-Quran, iaitulah dia Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pada surah yang kedua ayat 119. Pada muka surat 18. Muka surat 18. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 119. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Wala tus'alu an ashabil jahim. Wala tus'alu an ashabil jahim. Terjemahan. Sesungguhnya, Ustaz kat bawah kan? Tu paling atas. Sesungguhnya kami telah mengutuskan engkau, wahai Muhammad, dengan kebenaran serta menjadi pembawa kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan pembawa amaran kepada orang-orang yang ingkar. Dan setelah engkau sampaikan semuanya itu, engkau tidak akan diminta bertanggungjawab tentang ahli neraka. Baik. Inna arsalnaka bil haqq. So kami telah mengutuskan kepada Muhammad dengan al-haq, itu dengan kebenaran. Jadi surah yang keempat ayat 170. Nisa. Pada muka surat 104. Surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 170, muka surat 104. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum fa'aminu khairan lakum. Ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum fa'aminu khairan lakum. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ardh. وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.
Wa kana Allahu aliman hakima. Wa kana Allahu aliman hakima. Terjemahan kita. Itulah Wahai paling sekalian atas. umat manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi dengan wasallam, membawa Allah kebenaran SAW. dari Tuhan kamu. Maka berimanlah kamu kerana yang demikian itu amatlah baiknya bagi kamu. Dan jika kamu kufur ingkar, maka kekufuran kamu itu tidak mendatangkan kerugian apa-apa kepada Allah. Kerana sesungguhnya bagi Allah jualah segala yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah sentiasa mengetahui, lagi maha bijaksana. Baik. Ya ayuhan nas, qad ja'akumur rasul bil haq. Wahai sekalian umat manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasul Allah yang benar. Maka Nabi SAW adalah Rasul yang dinamakan sebagai Al-Haq, yang benar. Dan Nabi SAW sebagaimana perkara yang lain, kita sebut tadi tentang Allah, bila Allah suruh kita abdikan diri kepada dia, hanya sembah dia, Allah bawakan apa? Bukti, dalil. Dan bila Allah suruh manusia ini semuanya beriman dengan Nabi Muhammad SAW, Allah ada bawa bukti dan juga dalil tak? Hujah ada bawa tak? Fakta ada bawa tak? Ada. Ada. Apakah antaranya? Apakah Ayat ni Ustaz. bukti Ayat ni Ustaz. yang boleh kita sebutkan sebagai bukti kenabian yang ada pada Nabi? Apakah antaranya? Antaranya yang awal-awal sekali apa? Yang di belakang Nabi itu ada apa? Yang di belakang Ada Nabi tanda. itu Ada tanda. ada tanda kenabian. Waktu Nabi kecil lagi, Nabi ikut atuk dia pergi berdagang itu, kan. Ada seorang pendeta Yahudi, dia tengok Nabi, kan. Dia rasa macam kenal Nabi itu, kan. Lagipun rombongan itu yang Nabi ikut waktu itu, atuk Nabi, rombongan mereka itu dinaungi awan Apa? ketika itu. Maka pendeta Yahudi nampak dari jauh. Bila sampai dia tengok Nabi Muhammad, dia kenal dah. Kenapa? Kerana memang mereka kenal betul-betul Nabi Muhammad macam mereka kenal anak mereka sendiri. Waktu itu Nabi masih kecil lagi. Dan dilihat pada badan Nabi ada tanda kenabian, itulah ada tanda bulat hitam dekat belakang Nabi SAW. Lalu pendeta Yahudi itu kata kepada kalau tak salah saya kepada pakcik, kepada pakcik Nabi SAW, kalau saya tak salah, dia kata jaga budak ini sebab nanti dia akan ditentang oleh kaumnya sendiri. Jaga budak ini sebab nanti dia akan ditentang oleh kaumnya sendiri. Baik. Itu antara bukti ataupun tanda kenabian Nabi SAW, dan itu ada pada kitab-kitab dahululah, kitab-kitab Taurat dan juga Injil. Ustaz, Dan bila Allah utus Nabi, ya saya. tanda hitam tu dia orang suruh Nabi buka baju ke dia orang nak check? Ya, betul. Masa dia pergi berdagang tu. Masa dia pergi berdagang dengan tok dia tu. betul. Betul. Bila mereka nampak Nabi, mereka selak baju Nabi dan lihat tanda itu. So memang itu tanda khusus yang diberikan kepada Nabi SAW. Sama macam tanda yang ada pada Uwais Al-Qarni, sama tanda badan dia. Ada Uwais Al-Qarni, dia ada satu besar shilling penyakit sopak dia. Yang ada pada badan dia, Allah sisakan, tinggalkan dekat badan dia sebagai tanda. Orang nak kenal tu adalah Uwais Al-Qarni. Nabi dia macam ada macam bentuk macam kita panggil sekarang macam birthday Tanda lahir, tanda lahir. Tanda lahir. Tanda lahir ada kat badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan bila Nabi diutus, orang semua disuruh beriman, maka apa lagi bukti Allah berikan? Allah berikan kepada Nabi mukjizat. Maka mukjizat inilah kan yang kita sebutkan sebagai apa? Dia adalah bukti ataupun hujah bahawa Nabi itu adalah Nabi yang benar. Dia bukan Nabi yang palsu. Pertama, Al-Quran. Itu jelas. Kan? Tak cukup dengan Al-Quran, ada tak lagi mukjizat-mukjizat Nabi yang lain? Ada belah bulan. Belah bulan. Masya Allah. Lagi? Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Lagi? Belah dada.
Belah dada. Oh, belah dada orang tak nampak kan? Nampak sangat ya. Air keluar daripada Tapi bekas jahitan tu ada yang buat katakan ada bekas jahitan itu pada Nabi. Lain air apa? Air keluar daripada tangan. Jari-jari. Air keluar daripada celahan jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Air itu antara mukjizat Nabi. Air keluar daripada celahan jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi sebenarnya mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu antaranya. Dan mukjizat itu semua kenapa Allah bagi yang selain daripada Al-Quran ini yang kekal hingga hari ini adalah sebagai bukti bahawa Nabi itu adalah Rasul Al-Haq. Dia adalah yang benar. Dia bukan yang palsu. Sebab kalau palsu tak boleh nak buat perkara-perkara yang hebat-hebat begitu. Baik. Yang ketiga, yang Al-Quran sebutkan sebagai Al-Haq sudah tentunya ialah Al-Quran. Kita lihat pada surah yang kedua, ayat 176. Pada muka surat 26. 26 surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 176. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. Terjemahan. Segala balasan yang buruk itu adalah dengan sebab Allah telah menurunkan kitab dengan mengandungi kebenaran, tetapi mereka berselisih padanya. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisihan mengenai kebenaran kitab itu sebenarnya mereka adalah dalam keadaan berpecah belah yang jauh dari mendapat petunjuk hidayah Allah. Baik. Zalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq. Itu adalah dengan sebab Allah menurunkan kitab ini dengan mengandungi kebenaran al-haq. Maka kitab dia adalah kitab yang benar dan tidak ada terkandung di dalamnya sebarang kebatilan ataupun benda yang salah, maklumat yang salah, info yang salah. Tak ada sama sekali. Dan itu yang Allah sebutkan. Kita lihat pada surah yang ke-41 ayat yang ke-42. Pada muka surat 481. Muka surat 481 surah Fussilat surah ke-41 ayat yang ke-42 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. Mahan. Ayat 42. Yang tidak dapat ditandangi sebarang kepalsuan dari mana-mana arah dan seginya, ia diturunkan dari Tuhan yang Maha Bijaksana, lagi Maha Terpuji. Baik, dia sambungan daripada ayat sebelumnya itu. Wa innahu lakitabun azizul la ya'tihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi. Demi sesungguhnya ia adalah sebuah kitab suci yang tidak dapat ditandingi, yang tidak dapat didatangi sebarang kepalsuan dari mana-mana arah dan seginya. Maklumat yang diberikan semuanya adalah tepat, adalah benar, dan
orang yang cuba nak mencari maklumat yang salah ataupun kesalahan yang ada, baik dari sudut maklumat, baik dari sudut tulisan, baik dari sudut susunan ayat. Tidak ada satu kesalahan pun yang akan dia dapati. Tak akan bertemu. Baik. Yang keempat yang Al-Quran sebutkan al-haq ini ialah Islam. Ialah agama Islam. Kita lihat pada surah yang ke-9 ayat ke-33. Surah 9 ayat 33. Pada muka surat 192. Surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 32. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Terjemahan 33. Dialah yang telah mengutus Rasulnya Muhammad dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, yakni agama Islam, untuk dimenangkan dan ditinggikannya atas segala agama yang lain, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. baik. Ini Allah sebutkan bil huda wa din al-haq. Dan dengan agama yang benar. Atau dengan cara hidup yang benar. Baik. Maka empat perkara ini kita dapati dalam Al-Quran. Al-Quran menamakannya sebagai al-haq, suatu yang benar. Maka secara tidak langsung kita ketahui juga apa sahaja yang selain daripada ini itu adalah perkara yang batil. Maksudnya apa? Cara hidup yang selain daripada cara hidup Islam itu adalah cara hidup yang batil. Peraturan yang diikut selain daripada peraturan Al-Quran itu adalah peraturan yang batil. Contoh yang dicontohi, yang diikuti, yang diidolakan selain daripada Nabi SAW itu adalah contoh yang batil. Tuhan yang sesuatu yang ditaati dan diikuti dengan sepenuhnya dan diabdikan diri juga disembah selain daripada Allah SWT itu adalah semuanya sesuatu yang batil. Maka Allah sebutkan wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah. Jangan nak campur adukkan cara hidup yang salah dengan cara hidup yang betul. Jangan nak campur adukkan peraturan yang salah dengan peraturan yang betul. Dia takkan jadi. Peraturan yang betul kena sentiasa betul saja. Dia tak boleh campur dengan yang salah. Kalau campur walaupun sedikit, dia akan merosakkan apa? Merosakkan resepi. So resepi dah ada punya cara dia. Tambah sikit ataupun kurangkan sikit pasti akan lari dia punya apa? Dia punya rasa dia. Rasa dia pasti akan lari. Baik, kita dah lihat pada perkataan ini. Saya kira pada minggu lepas perkataan talbisu ini perkataannya adalah lam, ba dan juga sin yang bermaksud khalata. Dia masuk kha, lam dan juga ta. Okay. Dabsun kita letakkan adalah khaltun. Ya. Khaltun ni bercampur. Apa itu kalau kata
mixer tu, campur apa, blender. Blend. Kita blend bawang, blend cili, blend apa semua sekali kan. Maka dipanggil itu apa? Khallatah. Kan? Mixer tu, blender tu. Dia blend macam-macam tu namanya khallatah. Apa kalau bahasa apa terjemahan dia punya perkataan dia pencampur aduk. Dia pun pencampur aduk. Dan madu pun kan ada madu yang glamour juga sekarang ni, namanya madu khultah. Siapa pernah dengar madu khultah? Orang Malaysia panggil madu kahwin. Orang Malaysia panggil madu kahwin, Arab panggil namanya madu khultah. Kenapa nama dia khultah? Sebab kalau tengok cara dia buat tu, dia campurkan macam-macam herba dengan madu tu. So jadilah madu dia madu khultah. Kita panggil madu kahwin. Baik. Maka Allah kata jangan campur adunkan semua yang benar dan juga yang salah. Baik, pertamanya apa? Pertama kerana perkara yang mencampur adukkan yang betul dan salah memang salah lah perkara itu. Kan? Tak boleh campur adukkan. Yang kedua, jangka masa panjangnya apa? Jangka masa panjangnya dibimbangi, orang akan anggap semua yang ada dalam adunan itu, itulah dia resepi yang sebenar. Padahal kita dah campur dah dengan kita punya sendiri punya resepi. Kan? Dia bukan resepi asal daripada nenek kita. Kan? Yang dapat pada nenek itu dah bagi resepi, tapi bila sampai kat kita, kita dah campur dengan bahan-bahan yang lain. Maka bila kita campurkan semua, kan, nanti sampai ke depan orang akan anggap itulah dia resepi yang asli. Sebab apa? Dia dah tak boleh bezakan mana hak dan mana yang batil. Maka ini bahayanya apabila satu yang benar itu dicampur adukkan dengan sesuatu yang salah. Lama-lama dia akan tak boleh nak bezakan. Bagi orang yang mungkin dia kurang ilmunya tentang perkara itu, lalu dianggap semua itu adalah betul sahaja, tak ada perkara yang salah. Atau kalau perkara itu salah, dianggap semuanya itu adalah salah. Kan? Baik. Ustaz. Ya, saya. Sorry ya, interview sekejap. Dia ni kata jangan campur adukkan yang benar dan yang batil, yang salah. Ada yang ni dia bercakap tentang akidah aja ke apa Ustaz? Ataupun segala-galanya. Baik. Sebab yang benar tu tak didefine melainkan dengan yang sebut hak apa, hak Allah, hak Nabi tu je kan. Betul. Betul. Jadi yang salah tu pun kita tak nampak lagi ini. Jadi kita cari-cari lah. Baik. Dua ni nak cakap sebenarnya. Kalau kita lihat pada makna al-haq ini, maka ia cerita tentang pertamanya tentang akidah. Bila cerita tentang kan? Allah, maka masuk tentang akidah. Baik. Kerana tak ada Tuhan yang berhak diabdikan dia kecuali Allah. Dia Tuhan satu yang benar yang al-haq. Maka dia masuk bab akidah. Kemudian bila kita pergi pada bab Nabi Muhammad SAW, itu juga masih pada bahagian akidah juga, kerana beriman dengan Nabi SAW. Begitu juga dengan Al-Quran dan agama Islam ini. Baik. So keseluruhannya al-haq ceritanya tentang bab akidah. Yang kedua, ia juga berceritakan mengenai apa? Akidah, cara hidup. Cara hidup. Mengenai cara hidup. Yang ketiga, yang keempat lah cara hidup kan, Islam tu kan. Baik. Quran pun sebagai panduan. Kalau kita khususkan sebagai panduan. Maka semua itu dia boleh masukkan pada cara hidup. Nabi ada cara hidup yang dicontohkan. Al-Quran dia menceritakan tentang apa yang betul, apa yang salah. Ada ayat suruhan, ada ayat larangan. Apa yang boleh buat, apa yang tak boleh. Maka Islam secara keseluruhannya, Islam itu semua. Dalam tu ada apa yang Nabi contohkan. Itulah yang saya nak sentuh tadi Ustaz. Dia ada Al-Quran. Pendetailan yang disebutkan dalam Al-Quran tu, apa dia yang salah, yang tak salah. Maka itu semua. Maka kita bila Allah sebut, jangan campur adukkan yang betul dengan yang salah. Pertama, jangan sembah Tuhan yang lain selain daripada Allah. Yang kedua, itu yang tadi saya sebutkan, jangan hidup dengan cara hidup yang lain selain daripada cara hidup yang Islam telah sebutkan. Kenapa? Kerana kalau kita campur adukkan cara hidup kita, kan, maka dia akan jadi macam sebenarnya nak jadi orang apa sebenarnya? Kan nak ikut cara hidup Islam ke ataupun bukan? Ya, nak ikut cara Al-Quran ke ataupun bukan? Itu jangan dicampur adukkan. Kadang kita cuba nak bahasanya nak modernize.
kan, nak memodernkan cara hidup ni kan, maka nak pakai tudung, sebab dia nak pakai tudung, tahu sebab tudung tu kena tutup aurat, tapi dia nak modernizekan benda tu, akhirnya jadi apa? Akhirnya jadilah tudung tu makin singkat, last kali dia jadi turban kan, last kali dia jadi turban. So dia dah campurkan dengan al-haq dengan yang batil. Sebab apa? Kalau nak ikut cara betul, cara Islam, cara Quran, ikut itu je lah. Jangan campur-campurkan. Bila mula campurkan, itu akan jadi apa? Dah tak jadi rupa sebenar dah yang sepatutnya. So itu yang Allah masukkan. Jangan campur dengan yang benar itu dengan yang salah. Kalau nak hidup cari Islam, nak hidup sebagai seorang Muslim, hiduplah macam seorang Muslim. Jangan campur dengan, nak kena ikut jugalah dengan cara yang lain, sebab yang ini nampak lebih up to date, lebih terkini. Pakaiannya, kan, cara hidupnya itu nampak lebih terkini. Kalau betul nak ikut cara Quran, ikut saja cara Quran. Jangan, tak perlu nak ikut cara yang lain. Kan, bahagian ini ikut cara Quran, bahagian yang contoh kan, untuk rumah, untuk surau, untuk masyarakat setempat bolehlah ikut apa yang Quran sebut. Tapi bila bab nak mentadbir syarikat ke, nak mentadbir negara ke, tak boleh. Kan, tak boleh nak tadbir parti ke, organisasi ke, tak boleh ikut Islam Quran ke semuanya, tak boleh. Sebab apa? Sebab kita demokrasi, kena campur. Akhirnya apa? Akhirnya rupa Islam tu hilang. Rupa yang al-haq itu hilang. Sebab apa? Dah dicampurkan dengan yang batil itu. Hanya rupa yang benar itu telah hilang. Maka Allah kata dalam kehidupan ini, pilih satu saja. Nak pilih al-haq ataupun yang batil. Nak pilih cari Islam ke ataupun bukan. Nak pilih ikut Quran ataupun bukan. Nak ikut contoh Nabi ataupun bukan. Nak pilih taat kepada Allah ataupun bukan. Allah suruh pilih. Tak boleh nak campur. Dari sudut pakaiannya nak campur. Nak tutup aurat tapi nak ikut cara yang moden. Akhirnya itu yang pakaian jadi apa? Nabi sebutkan pakaian jadi kan, pakai baju tetapi keadaannya itu seperti tak berpakaian. Sebab apa? Dia dah tercampur dah. Yang benar, yang betul dengan yang salah. Dah campur habis. Akhirnya tak nampak dah. Kan akhirnya orang kata apa? Itu yang keluarnya apa? Kalau kata cerita tentang rasuah pun akhirnya dia keluar macam-macam dah dia punya terms itu. Kan tak apalah, ini hadiah, ini apa benda dan sebagainya. Sebab apa? Dia dah campurkan yang benar dengan yang salah. Akhirnya dia tak tahu dah. Mana satu yang benar, mana satu salah dah tak tahu dah. Baik. Maka jangan mencampurkan yang benar dengan yang salah, itu semuanya dari sudut kehidupan. Terutamanya dari bab akidah, bab tauhid hingga kepada cara hidup, cara fikir, cara bercakap, cara buat, cara berpakaian, itu semua masuk pada bahagian jangan campur adukkan yang benar dengan yang salah. Kan? Nak bersenam bagus, agama menyarankan. Tapi nak bersenam tu, nak pakai pakaian tutup aurat, bagus. Memang itu yang disuruh. Tapi pakai legging atau pakai seluar tight, bawah lutut. Tapi dia pakai bawah lutut sebab nak tutup aurat, tutupkan aurat kan untuk lelaki. Tapi ketat. Nampak semua kan bentuknya itu. Akhirnya itu mencampur adukkan yang betul dengan yang salah. Akhirnya tak tahu kau nak ikut mana satu pun tak tahu. Maka begitu yang ayat ini masukkan, dia termasuk dalam seluruh dalam kehidupan kita, nak ikut yang mana satu. Ini sebenarnya ayat larangan kan? Ya, dia masuk pada bahagian ayat larangan. Baik. Mengikut kepada kebenaran, al-haq adalah lambang kepada apa? Adalah lambang kepada keimanan. Mengikut kepada al-haq. Nampak macam rukun iman je. Adalah lambang kepada yang keimanan. Saya nak pandang tadi. Dan itu ciri-ciri yang Allah sebutkan tentang orang yang saya pada kitab, orang yang beriman. pada Nabi, saya pada Tuhan. Baik. Kita lihat pada surah yang ke-47, ayat yang ke-3. Pada muka surat 507, surah Muhammad, surah yang ke-47, ayat yang ke-3. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Dzalika bi annal ladzina kafaru ittaba'ul batila wa annal ladzina amanu ittaba'ul haqqa min rabbihim. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. Terjemahan. Berlakunya yang demikian kerana sesungguhnya orang-orang yang kafir menurut perkara yang salah dan sesungguhnya orang-orang yang beriman menurut perkara yang benar dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah menerangkan kepada umat manusia akan sifat dan akibat bawaan mereka masing-masing. Baik. Bawaan manusia ketika di dunia. Allah sebutkan orang-orang kafir ataupun orang-orang yang ingkar, mereka mengikut kepada perkara yang salah. Adapun orang yang beriman, mereka mengikut kepada perkara yang benar, yang al-haq min rabbihim. Allah sebutkan ya ittaba'ul haqqa min rabbihim. Mereka, terjemah letakkan apa? Ketika orang-orang yang beriman menurut perkara yang benar dari Tuhan mereka. Siapakah Tuhan mereka, iaitu Tuhan orang beriman ni? Allah lah. Allah lah. Kan? Kalau Allah tak bagi tahu pun, orang tahu dah Tuhan orang beriman ni Allah. Tapi Allah sebutkan min rabbihim. Allah nak tegaskan kebenaran ini dia bukan biasa-biasa, dia datang daripada Tuhan. Dan sesuatu yang datang daripada Tuhan itulah dia al-haq. Sesuatu yang datang selain daripada Tuhan, maka itu bukanlah dikira sebagai al-haq, sesuatu yang benar. Maka sebab itu kita sebutkan sebelum ini dalam perihal beragama, kan, apa yang kita nak buat, kita nak amalkan, itu semua kena datang daripada mana? Ya Allah. Daripada Tuhan. Sebab apa? Dialah al-haq, dia je yang tahu mana yang benar dan mana yang salah. Maka tak boleh sesuka hati nak ikut kita punya rasa-rasa. Kita nak buat bagaimana nak beramal dalam agama ini. Sebab belum tentu yang manusia buat itu adalah al-haq, kerana al-haq itu dia hanya datang daripada Allah Azza wa Jalla sahaja. Maka orang beriman, antara ciri orang beriman adalah mereka mengikut kepada al-haq. Mereka ikut. Dia bukan mencipta ataupun mereka reka amalan ataupun sesuatu perkara yang baru, dia mengikut sahaja. Adapun orang yang ingkar, mereka mengikut juga tapi mengikut perkara yang batil, mengikut kepada perkara yang salah. Maka sebab itu pilihannya, hidup ini memang penuh dengan pilihan. Pilihannya ada dua, nak ikut yang betul ataupun nak ikut yang salah. Tak boleh nak kadang ikut yang betul, kadang ikut yang salah. Tak boleh. Kenapa? Kerana dibimbangi yang salah itu nanti akan overcome yang betul. Kenapa? Kerana yang salah itu adalah lebih mudah untuk dibuat daripada yang betul. Yang salah lebih mudah untuk dibuat daripada yang betul. Yang kedua, yang salah adalah lebih seronok untuk dibuat daripada yang betul. Maka kita boleh fikirkan berkaitan dengan diri kita masing-masing, yang betul dan juga yang salah. Apa yang betulnya, apa yang mudahnya kalau nak ikut yang batil ni, senang je. Kan, tak solat. Mudah ke? Susah. Mudah je untuk tidak solat. Tak solat tu perkara yang benar ke perkara yang salah? Perkara yang salah. Maka untuk tidak solat dia adalah perkara yang mudah. Kan? Maka nak buat perkara yang batil dia adalah perkara yang mudah. Nak ikut perkara yang benar, kan? Antaranya nak tunaikan solat dia adalah perkara yang susah. Nak beramal dengan Quran mudah ke susah? Perkara yang susah. Kenapa? Kerana itu adalah perkara yang al-haq. Nak buat selain daripada yang disuruh oleh Allah, yang disuruh oleh Al-Quran, mudah ke susah? Senang je. Senang sangat. Sebab apa? Dia dibantu oleh syaitan. Maka orang yang kafir, mereka mengikut perkara yang salah. Maka siapa yang dia membiasakan diri dia dengan dosa, kesalahan dan juga maksiat, maka itu adalah ciri-ciri orang yang dia mengikut kepada perkara yang batil. Perkara yang salah.
Kenapa penting untuk menilai sesuatu yang kita buat itu adalah betul ataupun salah? Kenapa penting untuk menilai sesuatu yang kita buat itu betul ke salah? Ini bukan cerita tentang perkara yang besar, kena cerita tentang perkara yang basic saja. Nak bercakap. Takut siratal mustaqim tak sampai. Takut siratal mustaqim tak sampai. Kenapa? Kerana betul beri perhatian kepada perkara yang betul dan juga salah dalam percakapan, dalam perbuatan. Kan? Dia bukan kita nak cerita perkara yang apa tu? Yang besar-besar. Dia perkara yang asas yang setiap yang kita lakukan ada betul, ada salah dia. Kan? Cara berpakaian, dia ada betul, ada yang salah. Ada yang hak, ada yang batil. Mana satu kita nak ikut? Cara kita bercakap, ada yang betul, ada yang salah. Cara kita berurusan dengan orang lain, cara kita berurusan dengan pasangan, dengan ahli keluarga, itu ada cara yang hak, ada cara yang batil. Kenapa perlu diberi perhatian? Kerana kesannya itu sampai di akhirat. Kesannya bukan sikit-sikit. Kesannya sampai ke akhirat. Baik, kita tutup perbincangan kita malam ini dengan kita lihat pada surah yang kedua. Ayat 174, 175. 174, 175 berada pada muka surat 26. Muka surat 20. Surah Al-Baqarah. Surah yang kedua ayat 174, 175 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار فما أصبرهم على النار. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan, meminda atau mengubah apa-apa keterangan kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah dan membeli dengannya keuntungan dunia yang sedikit faedahnya, mereka itu tidak mengisi dalam perut mereka selain dari api neraka. Dan Allah tidak akan berkata-kata kepada mereka pada hari kiamat, dan ia tidak membersihkan mereka dari dosa. Dan mereka pula akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya. 175. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan meninggalkan petunjuk agama Allah dan membeli azab seksa neraka dengan meninggalkan keampunan Tuhan. Maka sungguh ajaib kesanggupan mereka menanggung siksa api neraka itu. Waliyadzubillah. Baik. Sebut tentang orang-orang yang dia menyembunyikan apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka mereka itu mengisi dalam perut mereka api neraka. Kemudian Allah tidak akan berkata-kata kepada mereka pada hari kiamat. Dan ia tidak dibersihkan daripada dosa. Dan dia pula akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakit. Maka ini perumpamaan yang Allah sebutkan dengan orang-orang yang dia mencampur adukkan kebenaran
dan juga kebatilan, dan akhirnya dia menyembunyikan kebenaran itu. Kenapa? Kerana dia pun dah tak tahu mana satu betul, mana satu yang salah. Maka kesannya itu nanti yang paling besar adalah nanti di akhirat nanti. Ya. Boleh saja Allah sebutkan mereka ini akan diberikan azabun alim, azab yang tidak terperi sakitnya. Akan tapi tak, Allah tak terus direct kepada itu. Allah nak menunjukkan betapa hinanya mereka ini. Allah kata, wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Allah takkan bercakap dengan dia orang ini nanti pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan Allah takkan membersihkan mereka daripada dosa. Bayangkan, kita datang bertamu di rumah orang, tuan rumah tak nak bercakap dengan kita. Dalam ayat lain, wala yanzuru ilaihim, pandang pun tak nak. Apa perasaan? Pergi rumah orang, tuan rumah tak layan kita, buat tak tahu je, buat bodoh je dengan kita. Dengan orang lain semua elok je, dia bercakap, dia bersembang. Dengan kita, dia pulaunya kita. Apa perasaan? Sedih tak? Sedih. Kan? Rasa macam, aku ni dia buat macam sampah je, macam tak ada je aku kat situ. Kan? Kita rasa terhina. Maka begitu yang Allah akan lakukan kepada orang yang dia mencampur adukkan yang betul dengan yang salah hingga hilang rupa yang betul itu. Dia dah hilang rupa yang betul itu. Maka pada hari kiamat Allah tak akan pandang dia, Allah tak akan bercakap dengan dia, Allah tak akan ampunkan dosa dia. Dan sudah tentu dia akan memperoleh azab yang tidak terperi sakit. Maka perihal betul dan salah, dan al-haq dan juga al-batil, dia memainkan peranan yang sangat penting dalam hidup setiap orang. Maka sebab itu kita kena lihat apa yang betul dan apa yang salah dalam setiap sisi kehidupan kita. Dalam sisi berpakaian kita, kena tengok apa yang betul, apa yang salah. Macam mana cara yang betul dalam Islam, macam mana cara yang betul dalam Quran, macam mana dicontohkan oleh Nabi SAW dalam pergaulan dengan ahli keluarga, dengan kawan-kawan, dengan orang luar, kena lihat betul dan juga salahnya. Maka al-haq dan juga al-batil adalah pilihan dalam kehidupan kita seharian. Maka kena pilih dengan yang tepat, kena pilih betul-betul, dan untuk pilih yang benar dan mengelakkan diri daripada memilih yang batil. Maka setiap orang itu perlu tahu apa yang benar dan apa yang batil, perlu tahu apa yang betul dan apa yang salah, kerana dia adalah pilihan dalam kehidupan yang kita kena lakukan pada setiap hari. Tidak semua yang kita nampak luarannya itu baik, itulah dia al-haq yang benar. Kan? Tak semua yang luarannya itu nampak baik, itu adalah al-haq yang benar. Kenapa? Kerana ukuran benar dan baik itu adalah ukuran yang datangnya daripada Allah. Disebutkan dalam Al-Quran. Maka itu kayu ukur dia. Maka sebab itu kena berhati-hati pada perkara yang kita buat itu, nak pastikan betul-betul dia adalah benar ataupun tidak, al-haq ataupun dia adalah perkara yang batil. Baik, itu saja berkongsikan pada malam ini. Semoga ada manfaat daripada diambil. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Amin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan pada semua meluangkan masa. Moga Allah nilai dia sebagai amal yang saleh, insya-Allah. Moga Allah menunjukkan kita kepada jalan yang lurus, jalan yang benar. Moga Allah jauhkan kita, pesongkan kita daripada jalan yang salah, jalan yang batil. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih. Ustaz dah wrap up dia yang Terima kasih Kak Nur. Sama-sama nak tanya Ustaz. Sikit lagi nanti. Belum wrap up lagi ya. Belum. Sikit lagi. Sebab kadang kan kita nak tahu yang benar dan salah tu dalam Al-Quran tu banyak. Kadang kita
nak memahami Al-Quran tu satu cerita, bahasa Arab Betul. kita Betul. fasih juga. So Betul. kat mana ada tak cara-cara dia tu. Itu sebabnya kalau boleh nak diperincikan mestinya banyak Ustaz yang benar dan Sangat yang banyak. salah. Sangat banyak dan ia sebenarnya tak susah. Maksudnya apa saja dalam Okay. kehidupan kita yang asasnya lah kan, macam pakaian kita. Kita tahu mana yang sepatutnya kita pakai, mana yang tak sepatutnya cara berpakaian. Kan bila kita nak bercakap, kita tahu perkataan apa yang sepatutnya kita ungkapkan dan perkataan apa yang tidak sepatutnya diungkapkan. Kan? Dan perkara-perkara yang itu kan, dia asas yang kita semua pun tahu dalam kehidupan. Dan itu sebenarnya masuk pada bahagian pilihan yang betul dan juga yang salah, kerana itu yang Nabi sebutkan dalam hadis, orang yang dia bercakap dengan satu perkataan tapi perkataan itu mencampakkan dia ke dalam neraka. Kenapa? Kerana dia tak fikir perkataan itu betul ke ataupun salah, hak ke batil perkataan itu. Maka dia mengungkapkan perkataan yang batil, lalu dengan perkataan itu dia diumpan ke dalam neraka. Maka sebab itu saya katakan hak dan batil dia pilihan yang kita buat pada setiap hari. Pilihan yang kita buat pada setiap hari. Kan? Kita nak makan, nak pilih makan makanan yang betul ke ataupun makanan yang salah. Ada orang yang memilih makan makanan yang haram daripada makan makanan yang halal. Dia pilih makan makanan yang syubhah daripada memakan makanan yang diyakini dia punya halal. Bagi kesan tak pada dia? Bagi kesan. Nabi kata berapa ramai orang yang mengangkat tangan dia berdoa kepada Allah tapi dia punya pakaian itu haram, dia makan makanan yang haram. Kan? Kenapa? Dia memilih perkara yang batil. Bagi kesan tak pada dia? Bagi kesan. Dia doa dia tidak dimakbulkan oleh Allah. Solatnya itu tidak ada nilai di sisi Allah. Maka hak dan batil, betul dan salah itu pilihan yang kita lakukan pada setiap hari, daripada sebesar-besar perkara hingga kepada sekecil-kecil perkara dalam kehidupan. Maka itu kita nak kena beri perhatian, dan dia perkara yang kita sendiri pun boleh nilai dia betul ke ataupun tidak betul. Lain daripada itu, kalau kita tak pasti, itu kita kena belajar daripada Al-Quran ataupun daripada hadis. Banyak yang kita tanpa kita sedari kita dah melanggar benda-benda tu. Betul. Betul. Yang kita tahu tu okey lah. Ya. Tak macam hari tu kan dia pergi kerja kan. Dia niat dia nak pergi kerja untuk apa. Ya. Betul. Itu pun dah tak kena dah kan. Betul. Dah akidah. Betul. Itu pilihan hak dan juga batil. Pergi kerja untuk apa kan? Pilihan. Kita pilih nak pergi kerja untuk siapa, untuk apa. So kita pilih lah untuk yang mana kan. So dia bagi kesan tak pada kehidupan, dia bagi kesan pada kehidupan di akhirat nanti dia bagi kesan hak dan juga batil. Betul, lebih mudah kita guna benar dan juga salah, betul salah. Sebab kalau guna hak dan juga batil kita rasa macam besar sangat, macam berat sangat. Tapi kalau kita guna betul dan juga salah, dia mudah. Ya, aku buat ni betul tak? Aku buat ni betul tak? So kita boleh nilai dengan lebih mudah, dengan lebih cepat. Kalau kita kata aku buat ni hak tak? Kita rasa macam besarnya benda ni, hak dan batil macam Tapi kalau kita guna perkataan betul dan salah, aku buat ni betul tak? Aku buat ni salah tak? So lebih mudah untuk kita nak assess apa yang kita buat itu, nak nilai dia betul ataupun tidak. Wallahu a'lam. Terima kasih. Baik, jazakumullah, terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ustaz, semalam saya rakam tapi tengok-tengok bila saya check balik semula terus the end aja. Tak ada. Ada kat Ustaz tak? Cuba Ustaz tengok. Tak ada sebab kita rekod dekat ni kan, komputer kan. Rekod kat komputer ke? Rekod kat komputer. Kalau dekat cloud. Saya rekod kat komputer selalu saya. So dekat anti punya komputer lah, tak ada kat komputer saya. Tak ada. Dia punya tiba-tiba tengok sekerat aja. Jadi tak boleh nak buat dah. Oh ya. Dah berapa kali upload dah tengok benda yang sama. Tak sampai 2 second dah habis. Allah Akbar. Sebab dekat saya punya dia kalau dia sebab dia ada pilihan kan nak simpan dekat cloud. So semalam saya tak dapat notification simpan dekat cloud. So tak ada dekat cloud. Malam siapa yang tekan recording ni, Ustaz ke? Saya. Bukan saya lah, semestinya saya tak. Saya memang saya tahu ada katakan saya tak tekan. Saya tengok memang dah rekod tapi tak ada. Mungkin kat cloud kot, kat cloud, cuba tengok kat cloud. Nanti saya double check dekat cloud tu. Kalau ada saya beritahu nanti. Okey. Tidak, sorry lah, you all tak dapat rakaman ya.
Dah lah semalam bahagian yang pening-pening tu. Pening tu. Ha. Haji Yahya tak ada pula tu semalam tu bahagian yang pening tu. Tak dapat nak pening sama-sama. InsyaAllah nanti saya cek hadis bagi tahu semua insyaAllah. Okey. Terima Baik. kasih semua. Terima kasih, kasih. Ustaz. Sama Kak. Ustaz. End the meeting ya. Ya, Okay. Bye. Selamat malam. Malam. Tak mau dah.